Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk sesi PDPR satu iltizam pada hari ini Isnin 21 hari bulan 6 2021 kita akan teruskan dengan bab garis dan sudut, iaitu bab yang ke-8. Pertama sekali kita akan berkenalan dengan tembereng garis. Apa yang dimaksudkan dengan tembereng garis? Okay, tembereng garis dihasilkan dengan menyambungkan dua titik dengan garis lurus. Sebagai contoh, kita ada dua titik, tak kiralah titik apa sekalipun. Kemudian kita ada satu garis lurus yang kita gunakan untuk menyambungkan kedua-dua titik, maka garis ini dikenali sebagai tembereng garis. Okay, contoh-contoh lain tembereng garis. Sebagai contoh, kita ada tembereng garis AB yang menghubungkan kedua-dua titik A dan B. Kita ada tembereng garis LM menghubungkan titik L dan M. Dan tembereng garis PQ menghubungkan titik P dan Q. So, apa yang penting dekat sini, kita ada dua titik dan kedua-dua titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus, bukan garis yang melengkung. Istilah yang kedua yang perlu kita tahu ialah kongruen. Kongruen ini bermaksud sama, exactly the same. Okay, sebagai contoh, kita baca dulu. Dua tembereng garis dikatakan kongruen jika kedua-duanya mempunyai panjang yang sama. Sebagai contoh, kita ada tembereng AB sepanjang 4 cm dan tembereng CD mempunyai panjang yang sama, iaitu 4 cm. Maka kita boleh katakan tembereng AB dan tembereng CD adalah kongruen. Sebaliknya, untuk tidak kongruen, okay, dalam contoh ini kita ada dua tembereng, iaitu tembereng garis PQ dan RS yang tidak kongruen kerana kedua-duanya mempunyai panjang yang berbeza. Okay, tembereng garis PQ 4 cm, tembereng garis RS 6.5 cm, berbeza panjang. Jadi, mereka tidak kongruen. Kemudian kita berkenalan dengan sudut. Apa itu sudut? Sudut akan terbentuk apabila dua tembereng garis bertemu pada satu titik. Okay, tembereng garis yang pertama bertemu dengan tembereng garis yang kedua pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. Okay, maka akan terbentuklah sudut. Okay, di sebelah kanan kita ada sudut minor, sudut yang kecil ya. Dan sebenarnya ada satu lagi sudut di sebelah kiri yang lebih besar. Ini adalah sudut major. Okay, so dua sudut akan terbentuk apabila dua tembereng garis bertemu pada satu titik. Dan sudut ini ditandakan dengan lengkuk. Okay, lengkuk. Sudut kongruen. Okay, sama seperti tembereng garis yang kongruen. Kalau tembereng garis kongruen mempunyai panjang yang sama, maka sudut yang kongruen mempunyai saiz yang sama. Okay, dua sudut dikatakan kongruen jika kedua-duanya mempunyai saiz yang sama. Sebagai contoh, sudut yang pertama bersaiz 45 darjah, sudut yang kedua bersaiz 45 darjah walaupun posisinya berbeza. Tapi kedua-dua sudut ini dikatakan kongruen kerana mempunyai saiz yang sama. Okay, dua sudut dikatakan tidak kongruen jika kedua-duanya mempunyai saiz yang berbeza. Sebagai contoh, sudut pertama 45 darjah, sudut yang kedua 135 darjah. Jadi, kedua-dua sudut adalah tidak kongruen. Okey, kemudian kita ada satu lagi situasi di mana lebih banyak sudut akan terbentuk apabila dua tembereng garis bersilang. Kalau dalam contoh yang pertama tadi kita lihat dua sudut akan terbentuk apabila dua tembereng garis bertemu. Okey, tetapi yang ini tembereng garis itu bersilang pada satu titik yang dikenali sebagai titik persilangan. Okey, ini adalah titik persilangan. Okay, maka 4 sudut akan terbentuk, kiri dan kanan. Ini adalah pasangan sudut kiri dan kanan. Dan pasangan sudut atas dan bawah akan terbentuk. Okay, bagaimana kita melabel atau menamakan sudut? Okay, simbol sudut adalah yang macam ini. Ataupun kadang-kadang sebenarnya kita juga boleh gunakan simbol seperti ini. Simbol topi.
Okay, tetapi biasanya kita akan gunakan simbol yang sebelah kiri untuk mewakili sudut. Dan kamu perlu hati-hati ya. Pastikan garis yang pertama tu mendata dan garis yang kedua ni condong lebih kurang 45 darjah. Ini adalah simbol sudut. Okay, jangan lukis macam ni. Ada pelajar lukis macam ni. Ini bukan simbol sudut. Ini adalah simbol lebih kecil daripada. So hati-hati ya, garis yang bahagian bawah tu mendata dan garis yang bahagian atas tu mempunyai kecondongan dalam 45 darjah. Dan unit pengukuran sudut adalah darjah. Okay, seterusnya kita nak labelkan atau namakan sudut. Sekiranya kita diberi satu sudut dalam bentuk gambar rajah seperti ini, cara nak label ialah kita gunakan simbol sudut. Dan dekat sini sudut ini terbentuk pada huruf B yang kita namakan sebagai pusat sudut. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada kita lawan jam iaitu sudut ABC ataupun kita nak ikut arah jam, so dia akan jadi sudut CBA. Okay, dalam kedua-dua keadaan B ni masih berada di tengah-tengah yang merupakan pusat sudut. Dan sebenarnya boleh juga kalau kita nak tulis sudut itu dengan menulis pusat sudut sahaja. Seperti sudut B boleh, tapi sebenarnya yang ini lagi cantik lah, di mana kita akan tuliskan ketiga-tiga huruf yang berada dalam sudut tersebut. Okey, yang ini kita boleh pilih namakan sudut ini sudut STU. Okey, yang ini cikgu akan ikut arah pusingan jam, sudut STU ataupun sudut UTS. Okey, boleh juga ditulis sebagai sudut UTS ataupun boleh juga ditulis sebagai sudut T sahaja. Okey, semua boleh, semua betul. Okey, tapi yang paling baik yang inilah sebab dia melibatkan ketiga-tiga huruf dan ikut susunan abjad S, T dan U. Okey, ini adalah alat. Alat yang digunakan untuk melukis sudut ataupun untuk mengukur saiz sudut ialah protractor ataupun jangka sudut. Dan kalau kita berkenalan dengan satu protractor, yang bahagian bawah ni adalah garis asas ataupun baseline. Ini sangat penting ya apabila kita mengukur sudut nanti. Kemudian kita ada dua skala, ini adalah pusat sudut. Kemudian ada dua skala, di bahagian luar skala luar dan di bahagian dalam adalah skala dalam. Okey, kita akan teruskan lagi dengan jenis-jenis sudut, dan untuk jenis-jenis sudut ini cikgu akan bahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama kita ada sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah, sudut pada garis lurus, sudut refleks dan putaran lengkap. Sudut putaran lengkap. Bahagian yang kedua kita ada sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Dan bahagian yang ketiga kita ada sudut yang berkaitan dengan garis selari iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Dan akhir sekali sudut berkaitan dengan garis lurus yang bersilang, kita ada sudut bersebelahan dan juga sudut bertentang bucu. Dan yang ini nanti kita akan go through satu persatu dalam sesi yang seterusnya nanti. Okey, untuk sudut bahagian yang pertama, jenis-jenis sudut, cikgu akan guna satu bulatan yang dibahagi 4. Dan ini adalah sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan yang keempat. Sama seperti sukuan yang kita gunakan dalam satah kartes. Okey, dan bermula dengan 0 darjah, kemudian dekat sini ialah 90 darjah. Jadi semua sudut yang berada dalam sukuan 1 dikenali sebagai sudut tirus, iaitu sudut kalau kita tulis dalam bentuk ketaksamaan, sudut theta ni lebih besar daripada 0 darjah tapi lebih kecil daripada 90 darjah. Theta ni sebenarnya adalah satu pemboleh ubah yang digunakan khusus untuk mewakili sudut. Dia samalah seperti X atau Y. Okey, jadi semua sudut yang terletak di antara 0 hingga 90 darjah dikenali sebagai sudut tirus. Kemudian 90 darjah, X sama dengan 90 darjah adalah sudut tegak. Lebih saja daripada 90 darjah sehingga 180 darjah, ini dikenali sebagai sudut cakah. Okey, di mana theta ni lebih besar daripada 90 darjah tetapi lebih kecil daripada 180 darjah adalah sudut cakah.
Okey, tepat-tepat 180 darjah adalah sudut pada garis lurus dan lebih sahaja daripada 180 darjah sehingga 360 darjah ini adalah sudut refleks. Okey, sudut refleks di mana theta lebih besar daripada 180 darjah tetapi lebih kecil daripada 360 darjah. Dan apabila sudut tersebut mencapai 360 darjah, ini adalah sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap. Okey, kita perhalusi lagi sudut tersebut satu persatu. Sudut tirus adalah sudut yang kecil, kurang daripada 90 darjah, runcing dan berbentuk seperti bucu ketupat. Cikgu saja tulis sebagai bucu ketupat supaya kamu senang nak ingat sudut tirus. Okey, sebagai contoh, kita ada beberapa sudut tirus yang berbentuk runcing seolah-olah seperti bucu ketupat balas. Okey, sudut tegak ditanda dengan simbol segi empat, petak bernilai 90 darjah macam ini. Kemudian kita ada sudut cakar, sudut yang terbuka, sudut yang agak besar, kurang daripada separuh bulatan, berbentuk seolah-olah seperti seseorang sedang bersandar pada kerusi malas. Macam ni, dia agak terbuka sudut tu. Okey, sudut pada garis lurus adalah suatu garis lurus separuh bulatan 180 darjah dan berbentuk seperti huruf D, separuh bulatan. Okey, sudut refleks adalah sudut yang lebih daripada separuh bulatan tetapi belum mencapai satu bulatan. Okey, lebih daripada separuh bulatan. Okey, ini adalah separuh dan dia lebih. Okey, ini adalah separuh dan dia lebih daripada separuh bulatan. Okey, sekali adalah sudut pada sudut putaran lengkap 360 darjah, one whole turn, satu putaran lengkap. Okey, sekarang kita letak dalam bentuk jadual supaya lebih senang untuk kita kenal pasti sudut tersebut. Okey, kurang daripada 90 adalah sudut tirus, X sama dengan 90, ini adalah sudut tegak. Lebih daripada 90 tapi kurang daripada 180 sudut cakar. X sama dengan 180, sudut pada satu garis lurus. Kemudian X lebih daripada 180, kurang daripada 360, ini adalah sudut refleks. Dan 360 darjah adalah satu putaran lengkap ataupun sudut putaran lengkap. Okey, akhir sekali, sebelum kita tutup sesi PDPR pada hari ini, cikgu nak kamu buat latihan. Yang pertama, lukis dan namakan, ada typing error. Lukis dan namakan sudut-sudut di bawah, ada A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua, kamu lengkapkan jadual di bawah dengan nama sudut yang sesuai mengikut saiz sudut yang diberikan. Dan yang ketiga, kamu salin semua nota dan latihan dalam slide yang kita go through tadi dan kamu hanya salin slide yang bertanda bintang kuning sahaja. Okay, pada slide tersebut kadang-kadang ada cikgu letak tanda bintang macam ni, so kamu salin slide tersebut menunjukkan bahawa slide itu agak penting. Okay, so kita akan berhenti setakat ini dan kemungkinan esok atau Rabu kita akan jumpa dalam Google Meet untuk subtopik yang seterusnya. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.